Okey, hai. Assalamualaikum. Untuk hari ini, kita akan belajar bab 2, ekosistem. Jadi, kamu boleh rujuk buku teks kamu, muka surat 20. Baik, untuk hari ini, 2.1, kita akan belajar tentang aliran tenaga dalam ekosistem. Jadi, di akhir pembelajaran, kamu boleh menerangkan dengan contoh pengeluar, pengguna dan pengurai. Kedua, dapat menginterpretasi rantai makanan dan siratan makanan. Okey, yang pertama, pengeluar. Apa maksud pengeluar? Kalau kamu tengok, pengeluar bermaksud organisma yang boleh menghasilkan makanan sendiri. Contohnya tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Baik, yang kedua, pengguna. Apa maksud pengguna? Pengguna bermaksud organisma yang memakan organisma lain. Jadi pengguna ni terbahagi kepada 3. Ada pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Bagi pengguna primer, maksud dia haiwan omnivor atau herbivor yang makan pengeluar. Yang kedua, sekunder, haiwan omnivor dan karnivor yang makan primer. Manakala pengguna tertier bermaksud haiwan karnivor, sekunder yang memakan haiwan sekunder. Dan yang terakhir di sini adalah apakah maksud pengurai? Pengurai ini bermaksud organisma yang menguraikan haiwan dan tumbuhan mati kepada bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien. Contohnya apa? Contohnya bakteria, kan? Kalau ada contohnya kalau ada ayam mati. Ayam mati atas tanah, esok tu kamu tengok dia dah macam reput kan. Itu sebab dia diuraikan oleh pengurai. Hubungannya hubungan saprofitisme. Seterusnya mari kita tengok rantai makanan dan siratan makanan. Apa tu rantai makanan? Rantai kan, kalau kamu tengok rantai, dia adalah hubungan pemakanan antara organisma. Jadi macam gabungan kalau rantai, macam tu. Tu hubungan. Okey, jadi untuk membentuk rantai makanan perlu ada pengeluar dan perlu ada pengguna. Sini kamu tengok ada pengguna primer, sekunder dan pengguna tertier. Dan satu lagi, untuk kamu bina rantai makanan, kamu perlu letak ni anak panah ni. Anak panah ni bermaksud dimakan oleh. Jadi kalau kamu tengok rantai makanan ni, kalau macam mana kamu nak baca dia? Kobis dimakan oleh siput, siput dimakan oleh burung, burung dimakan oleh musang. Seterusnya, gabungan beberapa rantai makanan tu akan membentuk siratan makanan. Akan membentuk siratan makanan ya. Gabungan beberapa rantai makanan akan membentuk siratan makanan. Kalau di sini kamu boleh tengok ada beberapa siratan makanan. Okey, selesai 2.1, sekarang kita masuk 2.2. 2.2 iaitu kita nutrien dalam ekosistem. Jadi di akhir pembelajaran, kamu boleh menghuraikan dan berkomunikasi mengenai peranan benda hidup dalam kitar oksigen dan kitar karbon dalam ekosistem. Yang kedua, kamu dapat mewajarkan peranan organisma dalam kitar air suatu ekosistem. Dan yang terakhir, kamu dapat menyelesaikan masalah apabila terdapat gangguan ke atas kitaran disebabkan aktiviti manusia. Baik, yang pertama kita tengok apa maksud kitar nutrien. Kitar nutrien ni, dia cycle. Pemindahan nutrien dan tenaga dalam ekosistem supaya dapat digunakan oleh benda hidup dan kemudiannya dikembalikan ke persekitaran. Maksudnya dia berkitar. Jadi kalau kamu tengok yang pertama kita akan belajar tentang kitar air. Ni
Kitar air. Baik. Kitar air ni bermula dengan air diserap oleh akar tumbuhan. Daripada akar tumbuhan, dia dilepaskan melalui proses transpirasi. Kamu tengok dalam bentuk uap air. Dia akan berlaku penyejatan naik ke atas, naik ke awan, kondensasi membentuk awan. Dari awan ni, dia akan menjadi hujan. Turun hujan. Dan air mengalir di permukaan. Di permukaan sama ada apa? Sungai, tasik ataupun air serap ke dalam tanah. Jadi air yang disimpan di bawah tanah ni akan diserap ke semula oleh akar tumbuhan dan berlaku kitaran. Itu kita panggil kitaran air. Okey, macam kalau akar ni dia mencengkam tanah, jadi tanah jadi lebih kuat. Air yang mengalir dalam tu perlahan dapat mengelakkan hakisan tanah. Sebab tu kita perlunya pokok untuk cengkam tanah tu bagi mengelakkan hakisan tanah. Baik, seterusnya kamu tengok sambungan kita yang kedua, kita akan belajar kitar karbon dan kitar oksigen. Jadi kitaran ni bagaimana? Kalau kamu tengok oksigen di atmosfera, ada yang membebaskan karbon dioksida, ada yang menggunakan oksigen, ada yang membebaskan oksigen. Kalau kamu tengok sini, kita tengok dengan yang membebaskan oksigen apa? Tumbuhan. Tumbuhan proses fotosintesis membebaskan oksigen. Jadi kita tengok satu-satu. Yang pertama, respirasi oleh haiwan menggunakan oksigen. Jadi haiwan diserap oksigen kan. Lepas tu respirasi oleh tumbuhan menggunakan oksigen juga. Yang ketiga, perebutan oleh penguraian menggunakan oksigen. Ini adalah yang menggunakan oksigen. Yang kedua apa? Yang seterusnya tumbuhan menjalankan fotosintesis membebaskan oksigen. Jadi sini berlakunya kitaran. Kalau kamu tengok haiwan dia perlukan oksigen untuk bernafas dan dia lepaskan karbon dioksida ke persekitaran. Dan karbon dioksida ni pula diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dan dia membebaskan oksigen. Di sini kalau kamu tengok dia berlaku kitaran. Sama ada kitaran karbon dan kitaran oksigen. Jadi apa peranan dia ni untuk haiwan dan tumbuhan? Respirasi menggunakan oksigen membebaskan karbon dioksida. Kalau proses penguraian oleh kulat bakteria, dia menggunakan oksigen, dia membebaskan karbon dioksida. Manakala proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni adalah tumbuhan membuat makanan sendiri, dia menggunakan karbon dioksida membebaskan oksigen. Okey, jadi jadi apa punca berlakunya gangguan kepada kitar nutrien kita, sama ada kitar air ataupun kitar karbon dan kitar oksigen? Antara puncanya penebangan hutan yang tidak terkawal, pembakaran bahan api fosil dan juga penggunaan air secara berlebihan. Jadi antara langkah-langkah untuk mengatasi ni, kita boleh pihak apa yang berkaitan boleh melakukan sistem pertanian terancang, menggunakan kenderaan awam, menyimpan air hujan untuk kegunaan harian, menanam semula pokok dan juga memperketatkan undang-undang. Baik, selesai 2.2. Jadi sekarang kita sambung 2.3. Saling bersandaran dan interaksi antara organisma dan organisma dengan persekitaran. Jadi di sini hasil pembelajaran ni ada 5. Kamu dapat menjelaskan dengan contoh saling bersandaran. Yang kedua, dapat mewajarkan kepentingan penyesuaian hidupan terhadap alam sekitar. Seterusnya, dapat berkomunikasi mengenai contoh interaksi antara organisma hidup, aplikasi interaksi tersebut dalam kehidupan seharian. Yang keempat, dapat mencerakinkan faktor yang mempengaruhi saiz populasi. Dan yang terakhir, dapat meramalkan bagaimana perubahan dalam ekosistem mempengaruhi sumber yang ada dan keseimbangan antara populasi.
Okey, kat sini kita bagi ambil contoh ekosistem dalam kolam. Kamu boleh tengok gambar kat bawah ni, kat kolam. Jadi terdapat beberapa istilah untuk unit ni. Kita akan belajar beberapa istilah. Yang pertama, kamu kena tahu apa tu maksud habitat. Kamu biasa dengar kan, habitat ni bermaksud persekitaran atau tempat tinggal sesuatu organisma. Yang kedua, spesies. Apa maksud spesies? Sekumpulan organisma yang mempunyai ciri-ciri yang serupa, saling membiak dan menghasilkan anak. Yang seterusnya, apa maksud populasi? Sekumpulan organisma yang sama spesies hidup dalam habitat yang sama. Seterusnya, komuniti, beberapa populasi organisma berbeza dan hidup bersama dalam satu habitat dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Dan yang last sekali, yang membentuk ekosistem, beberapa komuniti yang tinggal bersama dalam satu habitat, saling berinteraksi dalam komponen hidup dan bukan hidup. Baik, selain daripada benda hidup, untuk keseimbangan ekosistem, contohnya dalam kolam tadi tu, untuk jadikan ekosistem kolam tu seimbang, dia perlukan apa? Dia perlukan ada tanah, ada apa lagi? Cahaya, udara, air, tu semua contoh bukan hidup. Organisma bersandarkan ke benda bukan hidup, seperti air, cahaya, udara dan tanah. Kita perlukan ada juga benda bukan hidup untuk keseimbangan ekosistem. Baik, interaksi antara organisma yang kita akan belajar. Sini ada 3. Yang pertama, simbiosis. 2 atau lebih organisma berlainan spesies hidup bersama dan berinteraksi antara satu sama lain. Yang kedua, mangsa pemangsa. Satu organisma memakan organisma lain. Contohnya mangsa, organisma yang dimakan. Pemangsa, organisma yang memburu mangsa. Contohnya apa? Kalau kamu bagi contoh, kalau kamu tengok dalam slide yang teacher buat ni, antara harimau dengan mangsa dia apa? Contoh kancil. Jadi harimau tu adalah pemangsa, kancil tu adalah mangsa. Dan yang terakhir, persaingan organisma. Satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas. Contohnya apa? Untuk mendapatkan cahaya, ruang, air, makanan dan pasangan. Baik, simbiosis ni kita bahagikan kepada 3. Mutualisme, parasitisme dan komensalisme. Untuk mutualisme ni bermaksud interaksi yang memberi manfaat kepada kedua-dua organisma. Contohnya buran dan ikan badut. Yang kedua, parasitisme, interaksi yang untungkan satu organisma dipanggil parasit dan memudaratkan organisma lain yang dipanggil perumah. Contohnya kutu dan haiwan ataupun kutu yang hinggap ataupun duduk atas badan kucing contohnya. Dan yang terakhir, komensalisme, interaksi antara satu organisma sahaja yang mendapat manfaat, dan yang satu lagi tanpa memudaratkan atau menguntungkan organisma lain. Contohnya ikan jerung dengan ikan remora. Kawalan biologi. Apa maksud kawalan biologi? Kaedah menggunakan organisma iaitu pemangsa dan pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di suatu kawasan. Maksudnya kita guna haiwan-haiwan juga yang untuk kita kawal masalah perosak. Maksudnya kita tak, kawalan biologi ni menggunakan alam semula jadilah. Kita tak guna racun. Okey. Contohnya apa? Burung hantu dipelihara di ladang sawit untuk mengawal tikus, itik diternak untuk makan siput dan serangga perosak, ataupun kumbang kura-kura makan perosak tanaman kan. Ataupun kita bela ikan kapi untuk makan jentik-jentik. Itu adalah contoh kawalan biologi. Antara kelebihan kawalan biologi bila kita gunakan contoh burung hantu untuk mengawal bilangan tikus di ladang kelapa sawit, antaranya dia mesra alam, tidak menggunakan bahan kimia, lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan. Tapi antara kelemahan dia, mengambil masa yang lama lah untuk menunjukkan kesan keseimbangan ekosistem mungkin terganggu disebabkan kehadiran spesies baru. Contohnya ambil masa ni,
kan kita belah bunga hantu dekat ladang kelapa sawit, bukannya kita belah bunga hantu hari ni, esok masalah tikus dah selesai. Tidak, dia macam mengambil masa. Tu antara kelemahan dia lah bila kita menggunakan kaedah kawalan biologi. Antara faktor yang mempengaruhi saiz populasi dalam suatu ekosistem, yang pertama sumber makanan. Bila sumber makanan berkurang, haiwan diancam kepupusan. Contohnya panda akan pupus jika sumber buluh berkurang. Yang kedua, perubahan cuaca. Faktor kedua, perubahan cuaca. Contohnya apa? Kalau kemarau yang berpanjangan, panas yang berpanjangan, tanah menjadi kering, tak subur dan boleh menyebabkan risiko kebakaran hutan. Yang ketiga, serangan penyakit. Wabak penyakit menyebabkan banyak haiwan atau tumbuhan mati. Dan yang terakhir, kehadiran pemangsa. Contohnya apa? Saiz kuda belang berkurang disebabkan pemburuan oleh pemangsa seperti singa. Ini adalah antara 4 faktor yang mempengaruhi saiz populasi sesuatu ekosistem. Baik, apa sebab yang menyebabkan perubahan dalam ekosistem ni? Yang pertama, kekurangan bekalan air. Jadi haiwan ke tumbuhan ke yang memerlukan air untuk hidup, bila berkurangnya bekalan air, berlaku perubahan dalam ekosistem. Contohnya padi memerlukan air yang banyak, kemarau ataupun musim panas yang berpanjangan mengganggu keseimbangan. Migrasi ataupun perpindahan haiwan dari suatu tempat ke tempat yang lain akibat perubahan cuaca. Contohnya bangau, dia berpindah disebabkan apa? Cuaca yang berbeza, dia berhijrah. Dan yang terakhir, perubahan saiz populasi. Boleh menurun atau meningkat disebabkan perubahan saiz populasi yang lain. Contohnya apa? Kehadiran serangga perosak dan beruncas menyebabkan populasi tumbuhan menurun. Okey, contohnya padi, kan? Kita tanam pokok padi. Bila terdapat banyak haiwan perosak, ulat beruncas kat situ, jadi populasi tumbuhan padi itu pun menurun. Seterusnya 2.4, peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan alam. Di akhir pembelajaran ni, pelajar sepatutnya dapat mewajarkan dan berkomunikasi bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif demi kelestarian hidup. Kalau kamu tengok di slide yang teacher sediakan ni, antara aktiviti manusia terhadap alam sekitar, contohnya apa? Penebangan hutan, perindustrian, pertanian, buang sampah yang merata-rata. Jadi apa kesan dia terhadap ekosistem? Yang pertama, boleh menyebabkan kepupusan spesies flora dan fauna, hakisan tanah, kesan rumah hijau, pencemaran udara, air dan tanah, menyebabkan hujan asid, banjir kilat dan bau busuk akibat perubutan sisa pepejal. Contohnya kalau kita berlaku penebangan hutan yang tidak terkawal, tu yang tak ada pokok, tanah, akar yang nak mencekam tanah, tu yang boleh menyebabkan hakisan tanah. Baik, ini adalah antara langkah-langkah untuk mengatasi kesan aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Ada 4. Yang pertama, kuat-kuasa undang-undang. Seterusnya, kita boleh meningkatkan kesedaran orang awam dengan membuat kempen di sekolah, murid diterapkan dengan nilai murni. Seterusnya, mengamalkan refuse, reduce, recycle, repurpose. Dan yang terakhir, menggunakan kawalan biologi. Contohnya apa? Daripada kita guna racun perosak, mungkin kita boleh belah burung hantu di ladang-ladang kelapa sawit untuk mengawal bilangan tikus. Baik, itu saja untuk bab 2 ekosistem. Kita dah belajar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. Jadi sebarang soalan, sebarang pertanyaan, kalau kamu tak faham apa-apa, kamu boleh terus bertanya dengan teacher. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.